من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhib linsani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan pembelajaran pada minggu ini. Jadi, kita akan teruskan pembelajaran kita pada minggu ini di dalam subjek QS tahun 2. Di mana pertemuan yang lepas kita dah habis kepada surah As-Sajadah. Kita dah belajar ayat 1 sampai ayat 30. Jadi tahniah kepada pelajar-pelajar yang berjaya hafal surah As-Sajadah ayat 1 hingga 30. Jadi pada minggu ini kita akan masuk kepada surah yang baru. Okey. Bukan lagi surah As-Sajadah, tapi kita akan masuk surah lazim yang selalu kita baca ataupun surah yang selalu diamalkan di mana masjid ataupun surau selepas solat Isyak. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar. Jadi pada minggu ini pembelajaran daripada YouTube. Muallim minta maaf kerana muallim ada beberapa urusan pada esok hari. Jadi muallim tak dapat nak buatkan Google Meet. Jadi kita belajar melalui YouTube sahaja. Okey. InsyaAllah kita akan teruskan. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 87. Okey, muka surat 87. Kita akan mempelajari tentang surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh buka dulu surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 pada muka surat 87. Okey, kita akan belajar tentang surah Al-Mulk. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar di mana-mana masjid ataupun surau di Johor ini selepas sahaja solat Isyak, ini adalah arahan daripada Jabatan Agama di mana selepas sahaja solat Isyak di masjid dan surau itu perlu melaksanakan atau membuat pembacaan surah Al-Mulk pada selepas waktu Isyak. Jadi siapa yang selalu pergi masjid ataupun selalu berjemaah di masjid, dia tahulah okey, selepas solat Isyak saja mesti akan ada lepas solat Isyak mesti akan ada pembacaan surah Al-Mulk, okey, bersama imam yang bertugas dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi yang pertama dahulu. Seperti biasa kita akan masuk pada struktur surah. Kita nak mempelajari apa yang terkandung di dalam surah Al-Mulk ini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita akan mempelajari ayat 1, 2, 3, 4 dan juga 5. 5 ayat. Okey, kemudian surah Al-Mulk terletak daripada juzuk 20, 29. Okey, kalau surah As-Sajadah sebelum ni terletak dalam juzuk yang keberapa? Siapa tahu? Dalam juzuk 20 dan 21. Jadi surah Al-Mulk ini terletak dalam juzuk yang ke-29. Okey, surah Al-Mulk terletak pada muka surat 562. Tema bagi surah Al-Mulk pada kali ini adalah sains dan merupakan surah ke-67 di dalam Al-Quran. 67 daripada 114. Okey. Itu adalah surah Al-Mulk dalam 67 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Jadi, tajuk dia apa? Tajuk bagi surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 ini adalah penciptaan alam merupakan salah satu kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, penciptaan alam dan adalah merupakan salah satu kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak lagi kehebatan ataupun tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Okey, salah satunya penciptaan alam, bumi, langit, air, angin, oksigen, bermacam-macam lagi penciptaan yang ada di dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab tu kita sebut Allahu Akbar. Apa bermaksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kita membesarkan Allah. Okey, kita mengesakan Allah. Okey, itu yang kita orang yang beriman yang kita perlu percaya. Okey. Kemudian kita akan masuk kepada struktur. Jadi muallim nak maklumkan, ini struktur ni kamu kena alert, kamu kena fokus. Kenapa? Nanti muallim akan buat quiz. Okey, kamu perlu menjawab quiz dan soalan-soalan itu apa yang kita belajar ni akan ada dalam soalan-soalan yang kita akan tengok nanti, yang kamu akan jawab nanti. Okey.
Jadi kamu kena alert lah. Okey, surah keberapa dan sebagainya. Nanti muallim akan sertakan link untuk kuis tersebut untuk tugasan nanti. Okey. Seterusnya, kita akan masuk kepada pembacaan surah Al-Mulk ayat 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. Jadi seperti biasa, muallim akan baca dan kamu ikut. Okey, muallim baca, kamu ikut. Okey, kamu nak sama-sama ikut pun tak apa. Okey, sebab kita belajar melalui YouTube. So kamu boleh ikut. Okey. Okey, kita akan baca dulu surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan masuk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey, pelajar-pelajar, itu ayat yang ketiga. Kita nak masuk kepada ayat 4. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Yang keempat dan ayat yang terakhir. Yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sadaqallahul Azim. Okey, pelajar-pelajar siti yang dikasihi oleh Allah sekalian, demikianlah pembacaan surah Al-Mulk ayat 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, yang kamu baca tadi itulah. Jadi itu demikianlah pembacaan surah Al-Mulk. Okey, bagi yang mana yang dah biasa baca, yang dah hafal, alhamdulillah, bagus. Okey, mudah bagi kamu untuk kamu bacalah, dan kamu yang dah biasa, siapa yang dah biasa baca, mudahlah bagi kamu untuk baca dan hafal. Okey. Okey, itu adalah pembacaan. Seterusnya kita akan masuk kepada maksud. Terjemahan kepada surah Al-Mulk tadi. Okey, dalam ayat yang pertama, tabaraka, maha suci Allah, allazi, yang biyadihi, di tangannya, al-mulku, semua kerajaan, wa huwa, dan dia, ala, ke atas, okey, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Okey, itu terjemahan pada ayat yang pertama. Ayat yang kedua, alladhi, yang khalaqa, dia telah menciptakan, al-mautah, kematian, wal hayatah, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya dia menguji kamu, ayyukum, siapakah di antara kamu, ahsanu, yang lebih baik, amala, amal perbuatannya, wahuwal aziz, wahuwa, dan dia, al-azizu, maha perkasa, al-ghafuru, maha pengampun. Itu terjemahannya ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, alladhi, yang khalaqa, dia telah menciptakan, sab'an, 7, okey, samawatin, langit, tibaqa, bertingkat-tingkat, ma, tidak, tara, kamu melihat, fi, di dalam, khalqi, penciptaan, ar-rahmani, yang maha pengasih, min, daripada, tafawut,
ketidakseimbangan, farji'i, maka ulangilah, al-basara, penglihatan, hal, apakah, tara, kamu melihat, min, daripada kecacatan sedikit pun. Ayat yang keempat, thumma, kemudian, irji'i, ulangilah, al-basara, penglihatan, karratain, 2 kali, yang qalib, pasti akan kembali, ilaika, kepadamu, al-basaru, penglihatan tersebut, khasi'an, tunduk dan hina, wa huwa, dan ia, hasir, telah menjadi letih. Okey. Ayat keempat, ayat yang terakhir, ayat kelima, walaqad, walaqad, dan sungguh-sungguh benar, zayyana, kami telah menghiasi as-samaa, langit, ad-dunya, yang dekat dengan bumi, bimasabiha, dengan cahaya, iaitu bintang-bintang, waja'alnaha, dan kami jadikannya rujuman, alat-alat pelempar, lisyayatin, bagi syaitan-syaitan, wa'atadna, dan telah kami sediakan lahum, bagi mereka, azaba, siksaan, as-sa'ir, api neraka yang menyala-nyala. Okey, demikianlah terjemahan kepada surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Tak apa, kita akan tengok pada huraian ringkas, nanti kita akan faham. Okey, seterusnya. Sebelum kita pergi pada huraian ringkas, kita pergi kepada 3 maksud perkataan. Di mana 3 maksud perkataan ini kamu perlu hafal. Okey? Jadi kita akan belajar 3 maksud perkataan. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan, tapi kita ambil 3 sahaja. Yang pertama, kita ambil perkataan tabaraka, yang bermaksud Maha Suci. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-mauta, kematian, al-mauta, kematian. Okey, kemudian yang ketiga, ahsanu, yang lebih baik. Ahsanu, lebih baik. Jadi kamu kena ingat 3 maksud perkataan ini. Okey, kerana kamu akan perlu hafal dan hantar tugasan. Okey, 3 maksud perkataan. Seterusnya, ini kita akan belajar sedikitlah antara kelebihan ataupun kelebihan membaca surah Al-Mulk. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30 ayat semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Okey, belajar. Surah Al-Mulk ini mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi sesiapa yang rajin ataupun membaca surah Al-Mulk pada setiap hari, insya-Allah dengan izin Allah, apabila dia meninggal dunia nanti, di dalam kubur nanti, dia akan dielakkan, dia akan terselamat daripada siksaan kubur. Ini antara kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kalau kita lihat pada hadis ini, dia kata apa? Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebelum tidur, Nabi tidak akan tinggal 2 surah. Iaitu surah yang pertama surah Al-Mulk. Yang kedua surah As-Sajadah. Jadi sebelum Nabi tidur, Nabi semestinya Nabi akan membaca 2 surah ini sebelum tidur. Kerana mesti ada manfaat, mesti ada kelebihan yang besar kepada sesiapa yang baca surah ini sebelum tidur. Itu surah Al-Mulk. Jadi orang yang membaca surah Al-Mulk ni belajar, dia akan diberi pertolongan, dia akan dielakkan disiksa kubur, di dalam kubur nanti. Ini antara kelebihan membaca surah Al-Mulk. Sebab tu kalau untuk pengetahuan kamu semua, bila di masjid di Johor ini ataupun surau di Johor ini, selepas sahaja habis berjemaah solat Isyak, maka akan membaca surah Al-Mulk beramai-ramai secara berjemaah yang akan dipimpin oleh imam yang bertugas. Jadi itulah adalah salah satu inisiatif ataupun ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang beriman. Okey, itulah peluang untuk kita rebutlah peluang, ambillah masa sedikit
dalam masa 24 jam, kita ada masa 24 jam dalam sehari. Membaca surah Al-Mulk ini tidak sampai pada 10 minit pun. Tidak sampai kepada 1 jam pun. Tetapi hanya 10 hingga 15 minit sahaja. Luangkan sedikit masa 10 hingga 15 minit untuk membaca surah Al-Mulk. Di mana surah ini dapat membantu kita di dalam kubur nanti. Jadi sama-samalah kita amalkan surah Al-Mulk ini pada setiap malam. Okay, sebelum tidur ataupun setiap hari kita akan baca surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini mempunyai banyak kelebihan sesiapa yang membaca. Okey, pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah, jadi sama-samalah kita usaha untuk membaca surah Al-Mulk pada setiap malam sebelum tidur insya-Allah. Okey, tadi kita dah pergi kepada surah Al-Mulk, kelebihan surah Al-Mulk. Yang seterusnya, kita akan pergi kepada huraian ringkas. Okey, kita nak faham apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mulk ini, ayat 1 hingga 5. Okey, jadi untuk surah ringkas, pelajar-pelajar boleh buka muka surat 93, bahagian bawah sekali, huraian ringkas. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia di bumi ini untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya di dunia. Itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kedua. Allah kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah kata apa? Yang dia telah menciptakan, dia ini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidup dan mati ini sebagai ujian. Dan Allah nak uji siapakah di antara manusia ni paling baik amalnya di dunia. Maka mereka yang paling baik amalnya di dunia, banyak amalannya ketika di dunia, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit sebanyak 7 lapisan. Okey. Ini seperti yang kita tahu, langit dicipta sebanyak 7 lapisan, dan setiap lapisan tersebut ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjagalah langit tersebut. Jadi langit ini mempunyai 7 lapisan. Okey. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia untuk merenung alam ini berulang-ulang kali dan memikirkan kesempurnaan dalam penciptaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita manusia sebagai manusia ini untuk merenung alam dunia ini, untuk lihat kebesaran Allah, untuk memikirkan kehebatan Allah, untuk memikirkan kesempurnaan dalam penciptaannya. Segala apa yang Allah cipta tiada kekurangan. Tetapi sebaliknya pada manusia, apabila dia mencipta sesuatu, dia membuat sesuatu, pasti ada kekurangan, pasti ada kerosakan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia menciptakan sesuatu, maka kesempurnaan itu terdapat dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenung alam ini, langit, bumi, apa lagi, angin, air, sebagainya, apa segala yang penciptaan Allah. Allah suruh renung untuk melihat, inilah kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan bermacam-macam di dunia ini, di mana manusia tak mampu untuk buat itu semua. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahawa Allah Maha Pencipta. Okey, ini termasuk dalam rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita kena meyakini Allah, kita tak boleh ragu-ragu kepada Allah. Kita wajib beriman dan kita kena yakin yang mencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah iman kita dah lengkap dan sempurna. Itu yang keempat. Yang kelima, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencipta bintang-bintang sebagai perhiasan di langit. Ini kita boleh lihat pelajar-pelajar dalam surah Al-Mulk, dalam ayat yang keberapa? Ayat yang terakhir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh benar-benar kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bumi, as-samaa'a, ad-dunya bimasabih, dengan cahaya bintang-bintang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bintang sebagai perhiasan di langit. Kalau kamu lihat pada waktu malam, kamu akan nampak bintang berwarna
warna putih. Itu untuk perhiasan lah di langit Allah menciptakan bintang-bintang. Okey, pelajar-pelajar, itu dah demikianlah huraian ringkas daripada surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Okey, jadi muallim ada sedikit untuk pemberitahuan. Jadi selepas saja kamu habis saja kelas ini, akan kamu diperlukan untuk hafal tugasan, hafal struktur dan sebagainya. Muallim akan post tugasannya di dalam WhatsApp nanti, dan kamu perlu menjawab kuis. Ada sedikit kuis yang muallim buat. Nanti kamu boleh tekan dekat link tu dan kamu jawab saja dan isi nama dan kamu perlu menjawab. Okey. Okey, baik pelajar-pelajar. Jadi muallim akan tunjukkan bagaimana kuis yang perlu kamu buat nanti. Okey, ini adalah contoh tugasan yang kamu perlu buat nanti. Okey, muallim akan postkan di dalam grup. Okey. Okey, dalam tugasan ni, okey, yang ni, okey, kamu nampak ni 1, 2, 3 kan. Pergi yang kat nombor 4. Murid-murid perlu menjawab kuis. Jadi kamu tekan kepada ini, kuis ni. Kamu tekan, nanti akan keluar macam ni. Okey, akan keluar macam ni. Jadi kamu masukkan nama kamu. Contoh nama kamu siapa? Muallim lah. Muallim Farhan. Okey. Kemudian kamu tekan start dan kamu jawab. Okey? Gitu. Okey, boleh tak? Faham tak pelajar-pelajar? Gitu je, mudah je. Kamu masuk pada kuis tu, kamu tekan start dan kamu cuba untuk jawab. Okey? Boleh? Kamu tekan start dan kamu jawab. Okey? Itu saja untuk panduan untuk kuis nanti. Okey?